Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi melaksanakan tugasan kursus USI 42302, kajian ajaran sesat, kumpulan kami akan bentangkan tajuk batiniah. Nama saya Nasuha binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 047680. Saya akan mulakan pembentangan dengan pengenalan. Batiniah didefinisikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Fadaih al-Batiniyah sebagai kelompok yang mendakwa bahawa setiap ayat yang sahih di dalam Al-Quran dan Hadis mempunyai makna batin atau tersembunyi di dalam ayat tersebut. Ini diumpamakan seperti kulit yang di dalamnya mempunyai intipatinya. Imam Ghazali juga menjelaskan bahawa kelompok batiniah ini menolak makna literal ayat Al-Quran dan Hadis. Malah mereka mentakwil ayat Al-Quran secara batin bagi mendapatkan makna yang bersesuaian dengan pemahaman mereka. Ini menunjukkan golongan batiniah menafsirkan ayat Al-Quran tanpa panduan disiplin ilmu tafsir yang muktabar sehingga menyelewengkan maksud nas daripada konteks yang sebenar, maka perkara ini merupakan kesesatan yang nyata. Imam Ghazali juga meletakkan kelompok batiniah sebagai golongan anti-Islam dan matlamat utama ajaran batiniah adalah untuk menghancurkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekiranya ajaran batiniah diterima oleh masyarakat Islam, maka tidak terdapat lagi perbezaan antara tauhid dan syirik serta syariat akan terbatal. Al-Quran akan ditafsirkan mengikut kehendak sendiri tanpa panduan ilmu dan segala ajaran Islam akan dipersendakan atas andaian kerohanian. Oleh itu, ajaran batiniah sangatlah berbahaya kepada ummah. Maka bagi menjaga akidah umat Islam di Malaysia, Jabatan Mufti Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa yang ajaran batiniah merupakan ajaran sesat yang mesti dijauhi dan disekat. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan akan diteruskan oleh pembentas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ehsan binti Manah, nombor matrik 046754. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu sejarah kemunculan dan perkembangan ajaran batiniah. Perkataan batiniah ini digunakan untuk menyebut beberapa aliran umat Islam. Ia berasal daripada perkataan batin yang bermaksud dalam. Ini menunjukkan yang istilah batiniah bererti mereka yang mencari makna Al-Quran yang tersirat dan rohaniah berhadapan dengan makna yang sebenar atau makna yang nyata. Mengikut sejarah batiniah, gerakan dan fahaman batiniah ini diasaskan dan dipelopori oleh golongan agama Parsi atau agama Majusi yang merasa dengki dengan tersebarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam selepasnya. Gerakan batiniah bermula pada zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Pada masa kini, ajaran ini jelas bertapak di kalangan Puak Durus di Lebanon dan Syria, juga Afrika Timur dan lain-lain. Tiada tarikh yang tepat bila ajaran-ajaran batiniah ni mula masuk dan tersebar di Malaysia. Ada yang mengatakan bahawa ajaran batiniah ini muncul semenjak 200 tahun dahulu atau sebelumnya, iaitu sekitar akhir kurun ke-17 dan awal kurun ke-18 Masihi. Para ulama menjelaskan aliran batiniah sebagai golongan yang mendakwa bahawa setiap kata zahir dalam Al-Quran memiliki makna batin yang tersembunyi. Teks Al-Quran didakwa batil untuk mendapatkan makna yang sesuai dengan pemahaman mereka. Menurut Imam Al-Ghazali, secara zahir aliran batiniah memiliki wajah Rafidah, tapi di dalamnya berupa wajah kekufuran dari pelbagai aliran pemikiran falsafah Yunani, Majusi dan Yahudi. Menurut Imam Qadhi Abu Al-Fayyad, batiniah adalah mereka yang berkeyakinan syariah dan sebahagian besar berita yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tidak sesuai dengan makna batinnya. Para ilmuwan dan sejarawan Muslim berbeza pendapat tentang asal-usul ajaran batiniah. Ada yang berpendapat bahawa batiniah berasal daripada agama Majusi. Apa yang jelas, dan ada pula sebahagian yang lain mengatakan bersumber daripada agama Sabaiyah.
Apa yang jelas, praktik keagamaan batiniah ni bersumber daripada pemikiran Yunani kuno. Ajaran yang paling menonjol berasal daripada pemikiran asing ini antaranya berupa ajaran takwil batin, yang bermaksud setiap huruf dalam kitab suci memiliki rahsia-rahsia gaib hanya diketahui oleh para imam mereka atau orang-orang khusus. Ajaran ini mulanya berasal daripada Yahudi kelompok penganut Kabalah. Kelompok Kabalah berpandangan bahawa pengetahuan sejati itu bukan diperoleh dengan membaca teks zahir kerana ilmu itu tersembunyi di dalam teks. Sekian sahaja bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan. Nama saya Al-Najihatun Nafha binti Muhammad Syafi'i, nombor metrik 047583. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan mengenai ciri-ciri ajaran batiniah, iaitu terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah aspek ketuhanan. Okey, mereka mengatakan Tuhan itu ada 2, iaitu Qadim yang lama tanpa didahului zaman. Tuhan yang pertama dinamakan As-Sabiq dan yang kedua dinamakan At-Tali. Daripada As-Sabiq menjadi ilah, iaitu sebab kepada Tuhan yang kedua, iaitu At-Tali. Alam ini diciptakan oleh As-Sabiq dengan perantaraan At-Tali. As-Sabiq dan At-Tali tidak boleh disifatkan dengan sebarang sifat, tidak bernama dan bukanlah dia yang menciptakan Adam. Yang kedua iaitu konsep alam. Mereka mengatakan bahawa alam ini qadim. Dari As-Sabiq lahirnya At-Tali, pencipta pertama mencipta nafsu dan jiwa dalam keadaan tersusun. Dari gerakan nafsu lahirnya panas, diamnya nafsu lahirnya sejuk. Hasil dari panas sejuk terjadinya kering dan lembap dan menghasilkan unsur yang 4, iaitu tanah, air, api dan angin. Lepas tu dari 4 unsur itu pula lahir pula galian, tumbuhan, haiwan dan insan. Seterusnya, konsep kenabian, iaitu mereka berpendapat hampir sama dengan pendapat ahli falsafah, iaitu Nabi itu anugerah dari As-Sabiq melalui At-Tali, di mana dikatakan Nabi itu boleh diukir dengan nafsu al-kulliyah, iaitu keseluruhan nafsu, bukanlah dari juz'iyah, iaitu sebahagian, seperti mana alam tadi. Pendapat mereka setiap zaman akan lahir orang yang maksum dan setaraf dengan Nabi yang boleh mentakwilkan nas-nas seperti mana Nabi. Mereka menyatakan imam itu adalah sama dengan orang yang suci yang boleh melihat dalam mimpi apa yang akan berlaku. Beza mereka dengan Nabi, Nabi boleh melihat dalam sedar atau jaga. Beza imam dengan Nabi itu juga ialah imam tidak menerima wahyu, Nabi pula menerima wahyu. Okey, dan yang terakhir dari iaitu konsep kiamat, iaitu batiniah ini menafikan kiamat. Pada mereka Tuhan tidak bodoh menciptakan alam dengan cantik kemudian memusnahkannya. Tanda atau alamat kiamat adalah dengan munculnya imam. Antara lain golongan ini mengingkari adanya mahsyar, bangkit dari kubur, syurga dan neraka, dan semua itu telah ditakwilkan oleh mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad Hanafiah, nombor metrik 046189. Okey, sekarang saya akan masuk kepada kesimpulan. Okey, fahaman dan pemikiran agama yang menyeleweng merupakan isu yang sangat serius yang perlu ditangani. Institusi fatwa berperanan dalam membendung penyelewengan agama Islam sama ada berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak melalui fatwa yang dikeluarkan yang perlu diwatakan. Okey, seterusnya, proses taubat serta penguatkuasaan undang-undang juga perlu dilakukan. Fatwa-fatwa yang berkaitan perlu disebarluaskan dan diwar-warkan kepada masyarakat guna mengawal dan membendung kesesatan dan penyelewengan. Okey, setakat itu saja pembahagian saya. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamalia binti Nur Razlan, nombor matrik 046271. Okey, jadi sebagaimana yang telah disebutkan ataupun telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya, okey, berkaitan dengan ajaran sesat yang wujud di negara kita Malaysia. Okey, di sini saya kemukakan ataupun saya membagi pandangan tentang cara ataupun tindakan-tindakan yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah penularan ajaran sesat. Okey, yang pertama iaitu tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan, iaitu pengumpulan bukti dan maklumat. Okey, jadi sebagaimana yang disebut di atas tu, okey, membenteras ajaran sesat ni daripada merebak dalam kalangan masyarakat, dia ni memerlukan kerjasama anggota masyarakat itu sendiri. Okey, bukannya kita bergantung kepada pihak berkuasa sahaja. Okey, jadi apabila wujudnya sesuatu ajaran sesat tersebut, okey, kita mestilah melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, apabila pihak berkuasa tu dia telah menerima sesuatu aduan berkaitan dengan ajaran tersebut, okey, jadi pihak mereka tu perlu menjalankan risikan terlebih dahulu untuk mengenal pasti sama ada keadaan aktiviti yang dilaporkan itu sama ada wujud ataupun tidak, ataupun sekadar kabar angin sahaja. Okey, seterusnya, okey, dalam menentukan keadaan tersebut, mereka perlu untuk menentukan action mana yang sesuai bagi aduan tersebut. Okey, setelah menentukan action mana yang sesuai, okey, mereka perlulah menjalankan siasatan, menjalankan risikan terhadap ajaran sesat tersebut, dan mereka mestilah fokus kepada pengumpulan maklumat dan bukti, tersebut mestilah terarah untuk memenuhi memenuhi elemen-elemen kesalahan yang diadukan itu. Okey, yang kedua iaitu dengan merancangkan gerakan dakwah. Okey, gerakan dakwah dan pemurnian akidah ni dia hendaklah diperluaskan. Okey, melalui pelbagai institusi ataupun pelbagai agensi pendidikan di dalam negara kita. Okey, gerakan pemurnian dan pengukuhan akidah ni dia seharusnya dilaksanakan secara bersepadu. Okey, melalui pendidikan di semua peringkat sekolah, termasuklah sama ada di peringkat rendah, peringkat menengah ataupun di peringkat yang tinggi. Okey, seterusnya peranan para ulama dan cendekiawan dalam bidang agama. Okey, mereka seharusnya memperbanyakkan penulisan ataupun penyelidikan ataupun membuat penerbitan bahan-bahan yang berkaitan dengan akidah Islam dan ajaran sesat sebagai sumber maklumat yang bermanfaat kepada masyarakat Islam. Okey, begitu juga cendekiawan Islam, seharusnya mereka tu bersepakat dalam seminar ataupun perbincangan secara bersiri ataupun secara berkala bagi mendedahkan maklumat tersebut dan juga untuk menambahkan pengetahuan kepada masyarakat Islam lah. Dia sama ada berkaitan dengan isu-isu yang berlaku pada masa kini ataupun isu-isu yang ajaran sesat yang mana telah menular di negara kita. Okey, akhir sekali iaitu dengan memupuk kesedaran masyarakat Islam. Pihak berkuasa mereka sepatutnya mengerahkan tenaga mereka untuk mempertingkatkan kesedaran terhadap masyarakat Islam tentang betapa pentingnya memelihara kesucian Islam. Okey, serta mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam gerakan pemurnian tersebut mengikut cara dan kemampuan setakat mana kemampuan masing-masing. Okey, akhirnya tugas untuk membanteras penyebaran ajaran sesat ni dia bukan sahaja di bahu pihak yang bertanggungjawab, malah kepada masyarakat itu sendiri yang seharusnya untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing supaya kita dapat membanteras supaya kita dapat menangani penularan ajaran sesat di negara kita. Okey, saya rasa setakat itu sahaja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.